Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali pada minggu yang ke-36 PDPR dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini cikgu ingin murid membuka buku teks muka surat 149. Objektif pada hari ini ialah murid dapat mengenal pasti dan membina ayat aktif dengan berpandukan ayat dalam petikan. Kriteria kejayaan, murid dapat menulis ayat aktif berdasarkan gambar yang terdapat dalam petikan. Mari kita membaca petikan bersama cikgu. Tajuk petikan kita pada hari ini ialah Badak Sumbu Sumatera Terakhir. Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah badak sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Badak sumbu Sumatera itu sebahagian daripada haiwan terlindung di negara ini. Badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabing di Lahad Datu, Sabah. Petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencinta alam di negara ini. Mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Kesedihan ini amatlah kita rasai. Namun begitu, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kini pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiakkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini, kata Encik Nazri. Baik murid-murid, cikgu akan menerangkan sedikit tentang perkara yang penting yang dapat kita kutip dari keterangan dalam setiap perenggan, ya. Baik, sebenarnya Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah badak sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Maksud dia, di Malaysia badak sumbu yang terakhir, maksud dia yang bernama Iman itu ialah badak sumbu Sumatera yang terakhir di Malaysia. Maksud dia badak ini telah matilah sebenarnya. Jadi Afifi terus pergi ke komputernya lalu melayari internet. Dia ingin mendapatkan maklumat. Dalam maklumat tersebut, ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak ini. Jadi sebahagian kerana apa menjadi topik perbualan dalam masyarakat internet? Kerana badak ini merupakan sebahagian haiwan terlindung di negara ini. Maksud haiwan terlindung, haiwan yang dijaga tentang habitatnya dan juga pembiakannya. Jadi pemburu tidak boleh membunuh haiwan yang mendapat status ataupun taraf lindungan. Sekiranya ada juga pemburu memburu haiwan jenis haiwan lindungan ini, mereka akan ditangkap dan dibicara di mahkamah dan akhir sekali akan dijatuhi hukuman. Banyak haiwan lindungan ini
seperti penyu, harimau belang, apa lagi? Macam-macamlah sumpah-sumpah. Itu adalah haiwan lindungan. Burung pun ada juga seperti burung merak, burung apa lagi? Ah, burung burung murai, itu merupakan haiwan lindungan. Jika kita tangkap dan pelihara, itu merupakan salah satu ataupun kita telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Di perenggan yang kedua pula, ia ingin menggambarkan kepada kita iman ni mati sebab apa. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo. Santuari ni tempat pembiakan. Okey. Rupanya iman ni dipelihara di Sabah, iaitu di Lahad Datu. Para petugas telah berusaha untuk merawat iman, tetapi akhirnya gagal kerana mungkin tahap tahap kecederaan iman ini telah berada pada tahap yang tidak boleh diubati lagi. Apa yang menyebabkan iman ini sakit? Ada satu ketumbuhan pada uterus iman. Uterus ni macam usus lah, dalam bahagian usus dekat perut tu. Mungkin luka kerana mungkin dia iman ni masa dia segar dulu dia makan makanan yang boleh membuatkan luka dalam badan. Ada juga manusia yang meneroka hutan tidak bertanggungjawab. Dia letak contohnya katakanlah badak sumbu ni makan tebu contohnya. Ada pengunjung hutan tidak bertanggungjawab, dia letak tebu tu, meletakkan kaca dalam tebu. Jadi haiwan yang tidak tahu apa-apa makan, akibatnya berlakulah kecederaan ataupun luka pada usus. Ini mungkin iman telah termakan makanan yang mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem badannya. Dan akhir sekali matilah iman, tidak dapat diselamatkan. Jadi apabila berita iman ini mati, jadi semua orang terkejut, terutamanya pencinta alam di negara ini. Mereka terkejut dan berduka citalah kerana telah kehilangan seekor badak sumbu Sumatera yang jarang ataupun yang tidak ada sebelum ini di Malaysia. Hanya yang itu saja yang ada. Jadi bila dah mati imam, tak adalah baka dia. Walau bagaimanapun pada perenggan terakhir, pihak Santuari Badak Borneo telah berusaha dengan negara-negara jiran berkongsi untuk memelihara badak jenis ini di tempat yang mereka tetapkan, iaitulah di Santuari Badak Borneo Hutan Simpan Hidupan Liar Tabing di Lahad Datu Sabah. Jadi diharapkan dalam pemeliharaan ini badak sumbu jenis ini, iaitu badak sumbu Sumatera, dapat dibiarkan pada masa akan datang. Penting untuk pembiakan ini kerana badak ini dapat menceriakan alam kita. Jadi dalam petikan tersebut, cikgu ingin memberitahu kepada murid beberapa ayat aktif yang boleh kita kenal pasti. Mudah saja untuk kita kenal pasti ayat aktif, iaitu ayat aktif mengandungi satu subjek, yang paling asaslah satu subjek, dan predikatnya mesti ada perkataan imbuhan me. Contohnya, Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Itu merupakan ayat aktif sebab selepas Encik Nazri itu
ada perkataan me, men. Asalkan bunyi me saja, itu merupakan ayat aktif. Kita cuba tengok. Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ini merupakan ayat aktif. Kita tengok ayat selepasnya balik. Semula, ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Ada tak imbuhan me? Tak ada. Ini bukan ayat aktif. Okey, kita tengok lagi. Badak sumbu Sumatera itu sebahagian daripada haiwan terlindung di negara ini. Terlindung. Itu bukan ayat aktif. Jadi, sebab apa? Sebab ia tidak dibina dengan imbuhan me. Badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Juga bukan ayat aktif. Okey. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar tabing di Lahad Datu Sabah. Tak ada imbuhan me di situ, kata kerja me. Jadi itu bukan ayat aktif. Petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Ada kata kerja yang mempunyai imbuhan me. Itu merupakan ayat aktif. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Ini juga merupakan ayat aktif sebab kita tengok ada kata dasar yang mempunyai imbuhan meng. Baik, berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pecinta alam di negara ini. Ini juga merupakan ayat aktif sebab di situ kata imbuhan apitan di situ bermula dengan me, menggemparkan. Itu merupakan ayat aktif. Mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Ini bukan ayat aktif kerana tidak ada kata kerja ataupun kata dasar yang dibina menggunakan imbuhan me. Contohnya berduka cita. Itu bukan kata ataupun perkataan yang menunjukkan ayat itu aktif. Kesedihan ini amatlah kita rasai. Di sini juga bukan kata kerja, bukan ayat aktif. Namun begitu, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Juga bukan ayat aktif. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiakkan badak sumbu ataupun badak jenis ini di habitat yang sesuai. Ini merupakan ayat aktif. Pada mulanya, kalau kita tengok berusaha, bukan, tetapi disambung pula dengan membiak. Jadi itu merupakan ayat aktif. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Ini merupakan ayat aktif. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini, kata Encik Nazri. Ini juga merupakan ayat aktif kerana dia dibina, ada perkataan yang dibina menggunakan imbuhan me. Kita cuba lihat pada gambar di sebelah kanan. Kalau murid tengok, Afifi sedang melayari internet tu. Di bawahnya ada perkataan terkejut. Semasa Afifi melayari internet, dia terkejut. Cikgu ingin murid bina ayat tersebut dan sambung. Ayat apa untuk sudahi perkataan-perkataan apa yang perlu disambung untuk menyudahi ayat itu dengan betul. Jadi murid kena berpandu kepada petikan tadilah. Ayat yang kedua, itu gambar badak sumbu Sumatera yang Iman tu umur 25 tahun. Ketika menemui Iman, badak sumbu Sumatera itu berumur ... Ini mudah saja. Dan yang terakhir, petugas memberi Iman rawatan ...
Jadi untuk melengkapkan ayat-ayat tersebut, murid berfikir sejenak, kemudian merujuk pada petikan, lepas itu tulis, lengkapkan ayat tersebut supaya ayat tersebut betul dari segi bahasanya. Arahan tugasan hari ini, murid tulis ayat tersebut dalam buku latihan BM2. Siap hantar untuk disemak. Jadi itu saja tutorial ringkas cikgu untuk murid pada hari ini. Jadi sebelum cikgu berundur, nasihat cikgu sekali lagi, jaga SOP dan jagalah kebersihan selalu, dan kalau nak keluar rumah adalah keluar atas urusan penting sahaja. Jangan berjumpa dengan sesiapa, kerana buat masa ini di tempat murid keadaan kes COVID-19 juga merupakan kawasan yang merisaukan cikgu. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.